Hai semua, salam sejahtera sekali lagi kepada semua pelajar. Jadi untuk sejarah tingkatan 1, kita sudah masuk dalam bab 6, iaitu yang berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan tamadun Rom. Dalam bab 5 kamu sudah mengenali tamadun. Apa itu tamadun? Dan cikgu harap kamu masih ingatlah apa yang dimaksudkan dengan tamadun. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk dalam tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Jadi apa yang akan kamu pelajari di akhir PDPC ataupun PDPR ini, kamu akan mengetahui berkaitan dengan lokasi tamadun Yunani sahaja. Jadi untuk minggu ini ataupun untuk hari ini kita hanya akan belajar berkaitan dengan tamadun Yunani sahaja. Jadi kita akan pergi kepada pengenalan. Tamadun Yunani dan juga tamadun Rom telah mengalami peningkatan yang pesat dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang di sini dia merujuk kepada bukan hanya contoh bidang kesenian saja, tapi dengan contohnya dari aspek ekonomi, bidang kesenian, kesusastraan, bidang binaan, itu maksud dia. Pencapaian yang ditunjukkan oleh kedua-dua tamadun ini adalah sangat baik dan juga sangat cemerlang. Dan peningkatan tersebut meliputi aspek pemerintahan dan pentadbiran serta seni bina. Maksudnya dalam banyak-banyak bidang, bidang yang banyak memberi kegemilangan kepada kedua-dua tamadun ini adalah dari aspek pemerintahan dan pentadbiran dan juga dari aspek seni bina. Maksudnya seni bina di sini pembinaan bangunan, pembinaan monumen, So untuk hari ini macam yang cikgu cakap tadi, kita hanya akan masuk dalam tamadun Yunani sahaja. Tamadun Yunani dia muncul antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Dan pendorong kepada perkembangan tamadun Eropah dan inspirasi kepada kehidupan manusia menjadi lebih baik. Berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean, dan melakukan aktiviti di luar rumah seperti perdebatan dan acara sukan kerana cuaca yang sederhana. Maksudnya di sini, orang-orang ataupun penduduk dalam tamadun Yunani ini, mereka lebih suka dengan melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Contohnya mereka lebih suka bersukan, sebab disebabkan oleh cuaca mereka yang sederhana, maksudnya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk, membolehkan mereka boleh menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti di luar rumah. Masyarakat Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal kerana lokasi dia adalah berhampiran dengan laut. Dan tamadun Yunani dia terkenal dengan polis. Apa tu polis? Polis bukan maksudnya pak polisi, bukan maksudnya itu polis yang berada di Malaysia. Polis dia merujuk kepada ibu kota. Jadi maksudnya ibu kota itu adalah polis, polis itu adalah ibu kota. Boleh ya? Tolong ingat ya. Dan polis berperanan sebagai ibu kota dan tempat tumpuan masyarakat. Dan polis ini merupakan gabungan, maksudnya untuk menjadi sebuah polis ataupun untuk menjadi sebuah negara kota, dia mesti gabungan di antara bandar utama, bandar kecil dan juga kawasan kampung. Jadi bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung ini dia bergabung, dia membentuk polis ataupun dia membentuk ibu kota. Boleh faham ya? Manakala Argopolis pula terletak di tengah-tengah polis dan berfungsi sebagai pusat komuniti yang dilindungi oleh Ubu. Boleh bayangkankah? Maksudnya, contoh. Contoh ini adalah sebuah polis. Ini adalah sebuah negara kota. Dalam negara kota ini ada lagi satu kawasan yang dikenali sebagai Argopolis. Di mana fungsi Argopolis ini adalah untuk pusat komuniti, untuk orang berkumpul, di mana
Kawasan-kawasan Argopolis ini, oke, contoh ini dikelilingi oleh kubu. Kenapa dikelilingi oleh kubu? Supaya terlindung daripada musuh. Oke, jadi untuk bahagian ini sangat penting. Jadi kamu kena tahu apa itu polis. Oke, apa itu Argopolis, apa fungsi polis, apa fungsi Argopolis. Oke, boleh ya? Oke, kita pergi next. Oke, ini dia. Tadi kamu sudah belajar Argopolis dia berada di tengah-tengah polis. Oke, jadi contoh kita bayangkanlah ini adalah Argopolis. Oke, apa ciri-ciri Argopolis? Dibina pada lokasi yang strategik dari aspek keselamatan, pusat pentakbiran, dan juga community. Maksudnya Argopolis ini dibina dari aspek-aspek keselamatan tersebutlah. Oke, di dalam Argopolis itu dilengkapi dengan rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana, dan rumah golongan-golongan bangsawan. Jadi, dalam arti kata lain, Argopolis ini merupakan satu tempat yang strategik. Oke, di mana di dalam Argopolis itu kebanyakan orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang berkepentingan. Contohnya, golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan kerajaan. Oke. Dan di dalam Argopolis itu juga terdapatnya agora, yaitu kawasan lapang yang berperanan sebagai tempat pertemuan dan juga pasar awam. Oke, jadi cikgu harap kamu tidak keliru lah. Oke, di dalam polis ataupun negara kota ada Argopolis. Di dalam Argopolis itu ada lagi bangunan-bangunan lain. Oke, contohnya di dalam Argopolis itu dia kena ada rumah ibadat, kena ada bangunan kerajaan, istana, dia kena ada agora. Apa itu agora? Nih. Oke, jadi kamu sendiri yang kena memahami. Oke, kamu sendiri yang kena buat peta ataupun gambaran bagaimana polis, Argopolis, dan juga agora tersebut. Oke, penduduk dekat dengan Argopolis lebih aktif dalam urusan negara berbanding dengan penduduk yang jauh daripada Argopolis. Oke, sebab kenapa? Kenapa? Sebab mereka dekat dengan bangunan-bangunan kerajaan. Jadi mereka boleh menjalankan urusan-urusan berkaitan dengan urusan-urusan negara. Jadi, cikgu harap kamu boleh nampak yang di bawah nih. Polis dalam tamadun Yunani ataupun negara kota yang ada dalam tamadun Yunani ada 3, yaitu Athens, Sparta, dan juga Corinth. Oke, ada 3, Athens, Sparta, dan juga Corinth. Oke, jadi kita akan tengok Athens. Kita tengok kepada negara kota ataupun polis yang pertama. Athens merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Oke, manakala Sparta ialah negara kota yang paling luas. Dan ciri utama polis ialah jumlah penduduk yang ramai dan keluasan wilayah. Oke, jadi Athens, dia negara kota yang paling ramai penduduk. Tetapi Sparta, dia punya penduduk tidak ramai. Tetapi negara kota dia adalah luas. Oke, luas maksudnya kawasan itu lebih luas ataupun daripada Athens. Oke. Ciri utama polis, oke, ini sudah tadi. Oke, setiap polis dianggap sebagai tanah suci kurniaan dewa dan menjadi hak dan tanggung jawab setiap warga negara Yunani untuk menjaga kepentingannya. Oke, ini pemahaman mereka dan kepercayaan mereka. Dorang beranggapan bahwa setiap negara kota ini ataupun polis ini adalah kurniaan dewa. Jadi setiap penduduk kena menjaga negara kota mereka dengan baik. Oke, jadi ini adalah perbezaan jumlah penduduk dan keluasan wilayah polis dan tamadun Yunani. Oke, macam tadi cikgu cakap, Athens dia punya jumlah penduduk paling ramai. Oke, Sparta dia punya jumlah penduduk sedikit, tetapi keluasan dia adalah lebih besar. Oke, ini kamu kena buat perbezaan sendiri. Oke, jadi itu sahaja untuk hari ini. Dan kita akan sambung lagi untuk topik ataupun subtopik yang seterusnya pada kelas akan datang. Oke, thank you.